7.3% dalam tahun ini. Jadi menurut kajian Bank Dunia, menjelang tahun 2044, sekurang-kurangnya 14% daripada populasi dijangka berusia. Jadi dengan kumpulan umur ini dijangka melebihi 20% daripada populasi menjelang 2056, ia maka memberikan status super age nation dengan izin. Jadi penubuhan dan juga penambahbaikan pusat geriatrik amatlah dialu-alukan. Tetapi di sini saya ingin tegaskan bahawa penguatkuasaan dan kita perlu memastikan bahawa setiap kaki tangan, penjaga-penjaga dan juga pekerja bertauliah. Dan yang penting, perlu penuh dengan rasa empati. Jadi kerajaan Madani juga perlu menuktahkan kes-kes dera yang seringkali berlaku di pusat jagaan warga emas, dan saya juga ingin selitkan pusat jagaan kanak-kanak. Jadi dalam menjamin ekonomi saksama dan yang mampu menambahbaikkan kualiti kehidupan semua, kita perlu memberi fokus yang lebih mendalam dalam arti kata kepelbagaian dan inklusif. Jadi Puan Speaker, isu yang kedua. Ketika dunia pendidikan meneroka strategi untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk menjadikan inovator yang berjaya dalam abad ke-21, terdapat juga penekanan yang semakin meningkat terhadap STEAM, iaitu akronim Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics dengan izin. Jadi bezanya ialah seni disertakan untuk mencetuskan imajinasi dan juga kreativiti dengan cara yang selaras dengan pembelajaran STEM. Jadi mengapa STEAM sangat penting? Penyerapan seni mampu memberi kesinambungan yang diperlukan dalam masyarakat global yang penuh kecanggihan, iaitu digitalization of information, thoughts and also ideas yang izin, dengan mengutamakan perkembangan kemahiran pemikiran kritis. Jadi istilah STEAM ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah diperkenalkan di negara-negara seperti Jepun, Amerika Syarikat, India, Australia dan sebagainya. Jadi Leonardo da Vinci, seorang tokoh terkenal yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Perspektifnya tentang perdebatan ini sangatlah menarik. Di sini Da Vinci dikenali sebagai seorang polymath, iaitu seorang yang mahir dalam pelbagai bidang, seni, sains dan juga matematik. Jadi saya ingin membaca satu quote daripada dia. Study the science of art, study the science, or rather the art of science. Develop your senses, especially learn how to see. Jadi realize that everything connects to everything else. Jadi cadangan ini juga berkait rapat dengan penerokaan aerospace engineering dan juga eksplorasi. Jadi tibalah masanya kerajaan Madani mempromosikan STEAM dan juga fahami kepentingan seni dalam dunia semasa kita. Puan Speaker, dalam memastikan keterjaminan makanan, perlu juga ada satu tindakan holistik. Contohnya, dalam memastikan sektor pertanian menjadi dasar utama negara, perlu ada ketegasan. Untuk menjayakan visi ini, pihak kerajaan perlu memastikan pendidikan pertanian dipupuk dari pendidikan sekolah rendah lagi sehinggalah ke Menara Gading. Perlu kerajaan memperkasakan sektor pertanian dan juga pendidikan pertanian diperluaskan. Pendidikan pertanian moden perlu selari dengan kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan dan sebagainya. Jadi melahirkan graduan pertanian berteknologi tinggi dalam masa 10 ataupun 20 tahun mampu menjadikan pertanian sebagai pendapatan baru negara kita dan juga golongan petani moden yang berkemahiran tinggi. Puan Yang di-Pertua, saya ingin bangkitkan poin seterusnya iaitu industri perikanan Malaysia yang semakin tergugat. Perubahan iklim memberi kesan negatif terhadap industri perikanan. Jadi untuk memastikan bekalan makanan laut terjamin, kegiatan perikanan aquaculture sebagai alternatif perlu diteliti dengan lebih terperinci. Jadi memandangkan kira-kira 71% permukaan bumi diliputi air, kita sedar kepentingannya sebagai sumber. Penternakan ikan ataupun fish farming dengan izin adalah jenis aquaculture yang paling diketahui umum, yang melibatkan pembiakan ikan secara terpilih dan juga merupakan satu alternatif yang tidak memerlukan penjagaan yang intensif, hanya memerlukan makanan, air yang betul serta keadaan suhu yang sesuai.
Jadi, bantuan kelengkapan seperti enjin bot, pukat serta insentif nelayan perlulah kerajaan permudahkan dan teruskan. Tetapi pada masa yang sama, nelayan-nelayan kita juga perlu diberi pendedahan kepada teknologi dan juga skills retraining dengan izin untuk meningkatkan hasil tangkapan dan juga pendapatan yang lebih lumayan. Saya memetik contoh industri perikanan Jepun di mana nelayan mereka berkemahiran tinggi. Jadi walaupun industri perikanan Jepun hanya menyumbang sekitar 1% kepada KDNK negara, kepentingan diperkuatkan apabila menimbangkan kepentingan rangkaian bekalan termasuklah pemprosesan dan sebagainya. Jadi di sini Malaysia mampu mempelajari the best practices dengan izin dari Jepun dengan menggunakan teknologi GPS, satelit, alat sonar dan sebagainya. Puan Speaker, sektor pelancongan perlu dipacu dengan lebih agresif. Jadi perlunya ada insentif baru diberikan kepada semua pemain sektor pelancongan di dalam dan luar negara untuk mempromosikan negara, terutamanya di kawasan seperti di Batu Feringgi. Dahulu kita boleh nampak kebanjiran pelancong asing sehingga akan mewujud musim pelancong Jepun, Arab, Eropah dan sebagainya. Tetapi kini semua itu lesu. Jadi mengapakah ini berlaku? Walhal kalau dibandingkan kadar tukaran wang asing negara jiran kita berbanding Malaysia, sepatutnya pelancong dari negara Arab, Eropah dan sebagainya memilih Malaysia. Tetapi ini tidak berlaku. Mereka memilih kawasan seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia dan sebagainya. Jadi isu keselamatan awam dalam industri pelancongan adalah aspek kritikal yang perlu diberi perhatian yang serius untuk memastikan satu-satu destinasi pelancongan terus kekal menjadi pilihan pelancong. Apabila pelancong berasa selamat dan rasa dilindungi, mereka lebih cenderung untuk meneroka, membelanjakan wang dan juga bercakap secara positif tentang pengalaman mereka. Jadi sekaligus meningkatkan ekonomi tempatan dan juga reputasi global sesuatu tempat. Memastikan dengan adanya kehadiran polis, ruang awam yang terang dan juga perkhidmatan kecemasan seperti pembekalan AED yang senang diakses adalah beberapa cara yang dapat memastikan persekitaran itu selamat. Jadi naik taraf infrastruktur seperti kompleks makanan supaya kebersihan terjamin dan juga kualiti makanan terkawal. Ruang pejalan kaki yang sesuai dan selamat. Contohnya di Batu Feringgi, serba kekurangan. Ada yang menjadikan ia tak selamat. Penjalan-penjalan kaki kena berkongsi ruang yang sempit dengan motor, lori dan sebagainya. Jadi baikilah sistem pengangkutan awam dan juga kemudahan lain di sekitar kawasan tumpuan pelancongan. Accessibility dan juga kemudahan untuk bergerak adalah salah satu faktor yang mampu memberi pengalaman yang indah bagi pelancong-pelancong domestik dan juga antarabangsa. Puan Speaker, poin yang terakhir yang ingin saya sentuhkan adalah mengenai isu perumahan. Perumahan seperti pendidikan dan juga penjagaan kesihatan adalah hak asasi yang tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Perumahan kepada rakyat membabitkan agensi kerajaan persekutuan iaitu perlu dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan bahawa keperluan semasa penduduk populasi diambil kira. Jadi jangan hanya fokus membina rumah yang tidak mampu dimiliki oleh rakyat tempatan, tetapi dalam dasar pelan perancangan, pembangunan perumahan juga perlu dikaji semula. Di sini pihak pelaksana perlu melaksanakan dahulu rumah ganti rumah. Rumah LMC ataupun LC dapat dilaksanakan dahulu sebelum dibina-bina rumah komersial. Puan Speaker, saya minta izin tambah masa sikit untuk landing. 1 minit sahaja. Terima kasih. Cepat. Jadi contohnya pelan pemajuan pembangunan Tanjung Tok Kong oleh agensi persekutuannya iaitu UDA yang telah lama tertangguh dan ada juga beberapa isu yang berkait rapat dengan isu perumahan sedia ada yang semakin uzur. Jadi di sini saya mohon perhatian Perdana Menteri dan juga semualah yang boleh untuk menyelesaikan isu kita bersama-sama dengan kerajaan negeri dalam tempoh penggal ini. Jadi selain daripada kawasan flat UDA di Tanjung Tok Kong, saya juga nak sentuh sikit mengenai keadaan flat Padang Tembak yang telah disiap bina pada tahun 60-an dan merangkumi 6 blok
dan lebih kurang 3,000 unit. Jadi ia merupakan antara flat high-rise dengan izin yang terawal di Pulau Pinang. Jadi sehingga kini keadaan perumahan tersebut berada dalam keadaan yang kurang memuaskan. Masalah pembersihan, penyelenggaraan tangki-tangki air, lift yang rosak, ia semua memudaratkan kualiti kehidupan penduduk-penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum di sana. Jadi di sini kerajaan juga menyediakan ataupun perlu menyediakan peruntukan yang berkesesuaian terhadap projek-projek urban rejuvenation di mana kawasan perumahan yang sedia ada yang berada dalam keadaan daih akan ditambah baik dan diberikan kemudahan-kemudahan yang selaras dengan keperluan masyarakat abad ke-21. Jadi saya harap poin-poin yang telah saya bangkitkan dapat dipertimbangkan agar kualiti kehidupan semua rakyat terbelah dan permekasaan ekonomi, kemampanan alam sekitar serta perkasayaan sosial diberi penumpuan yang lebih fokus. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya jemput Yang Berhormat Kuantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Speaker kerana memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan KSP RMK ke-12. Saya ingin berkongsi pandangan dan menyentuh 6 aspek utama daripada laporan KSP RMK 12 yang telah dibentangkan. Yang pertama berkaitan isu perumahan. Kediaman merupakan keperluan bagi setiap keluarga. Ia juga menjadi tanggungjawab kerajaan bagi memastikan ia dipenuhi. Saya menyokong usaha kerajaan dalam meningkatkan akses kepada pembiayaan rumah dan perluasan program RTO khususnya melibatkan golongan B40. Puan Speaker, kerajaan mensasarkan pada tahun 2025 sifar projek sakit melebihi 20% atau 60 hari daripada jadual. Sasaran ini perlukan kepada komitmen perlaksanaan secara tersusun dan berkala. Sebagai contoh, di kawasan saya terdapat projek perumahan Prima di Marina yang lewat siap. Ketika bertemu dan berbincang pada awal tahun, dijanjikan siap pada pertengahan tahun. Bila bertemu pada pertengahan tahun, diceritakan masalah-masalah lain dan dijanjikan tarikh baru iaitu 3 bulan semasa perjanjian iaitu hujung September ini. Namun sehingga hari ini masih belum ada tanda-tanda kunci rumah akan diserahkan pada hujung bulan ini. Keadaan ini membebankan pembeli kerana mereka terpaksa membayar ataupun menanggung kos untuk membayar sewa rumah yang diduduki ketika ini dan juga ada yang telah membayar rumah yang telah dibeli kepada institusi keuangan. Selain itu saya melihat proses kelulusan akhir iaitu CCC yang melibatkan beberapa agensi kerajaan juga menjadi penyebab kelewatan serahan ini. Apabila timbul masalah-masalah baru atau tidak memenuhi spesifikasi, masalah ini berlaku kerananya ia tidak dipantau seiring dengan perkembangan projek. Jika pemantauan dibuat di hujung projek, kemudian ditemukan kecacatan, pembetulan perlu dilakukan oleh pemaju dan tentunya akan mengambil tempoh masa tambahan. Keadaan ini menambah bebanan keuangan kepada pembeli rumah tersebut. Puan Speaker, di kawasan saya juga terdapat beberapa projek perumahan yang sudah siap pembinaan fizikal tetapi tidak diserahkan kepada pembeli iaitu perumahan Inderapura 5 dan perkampungan Penur Aman. Saya mohon Menteri KPKT melihat semua perkara-perkara ini. Puan Speaker, yang kedua, saya ingin menyentuh berkaitan isu keterjaminan makanan. Semua maklum, beras dan nasi adalah makanan ruji rakyat Malaysia. Baru-baru ini kita menghadapi masalah bekalan beras dan kenaikan harga. Dan sebahagian besar bekalan beras adalah diimport daripada luar. Persoalannya, apakah perancangan kerajaan dalam meningkatkan pengeluaran beras untuk bekalan domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada beras import? Tuan Yang Dipertua, saya juga pernah turun ke kawasan kebun sayur dan berjumpa dengan pengusaha kebun sayur. Mereka meluahkan beberapa masalah dalam sektor pertanian, antaranya tidak diberikan bantuan input pertanian dan peralatan. Selain itu,
terdapat kawasan tanaman yang tidak disediakan infrastruktur asas seperti bekalan elektrik. Mereka terpaksa menggunakan genset yang menggunakan enjin menggunakan diesel. Kesan daripada itu, kos mereka meningkat dan mereka hanya mengusahakan mengikut kemampuan mereka yang terbatas dan hasil pengeluaran juga tidak optimum. Pada masa yang sama, lambakan sayur import telah dibawa masuk yang menyebabkan petani tempatan tidak mampu bersaing harga dengan mereka. Oleh yang demikian, cadangan pihak kerajaan untuk mentransformasi ke arah pertanian pintar berpacukan teknologi bukannya tidak sesuai dilaksanakan, tetapi keperluan asas termasuk infra perlu disediakan terlebih dahulu kepada petani sedia ada. Mohon Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan melihat keresahan para petani ini. Puan Speaker, saya ingin menyentuh berkaitan infra asas. Saya menyokong apa yang disebut oleh Kota Baru semalam berkaitan keperluan pengurusan air diuruskan dengan teliti secara bersama di peringkat pusat dan negeri. Di kawasan Kuantan, masalah tekanan air rendah telah berlarutan dalam tempoh yang agak lama dan keadaan ini mengganggu rutin harian khususnya pada waktu puncak. Saya banyak menerima rukutan dan aduan daripada pelbagai melalui medium seperti yang datang secara bersemuka ataupun melalui medsos. Oleh yang demikian, saya ingin mencadangkan kerja-kerja pergantian paip lama dan pembinaan rumah pam dan tangki air di beberapa lokasi penempatan adalah perlu bagi mengatasi masalah tekanan air. Soalan saya, apakah komitmen kerajaan pusat bagi mengatasi masalah infra berkaitan sumber air di Pahang khususnya di Kuantan? Mohon Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim melihat keperluan rakyat ini. Puan Speaker, saya juga ingin menyentuh berkenaan penyediaan bekalan air bersih bagi kawasan luar bandar bagi penempatan baharu yang agak jauh daripada kawasan sedia ada ataupun rumah yang jauh dari penempatan lain. Mereka perlu menanggung sendiri kos pemasangan paip dari laluan utama hingga ke penempatan baharu dan ianya memerlukan kos yang agak tinggi dan membebankan mereka. Oleh yang demikian, saya ingin memaklumkan kepada Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk melihat keperluan mereka yang memerlukan ini dengan mengadakan peruntukan bagi permasalahan ini. Puan Speaker, juga saya ingin menyebut berkenaan kebajikan rakyat dalam isu kesihatan. Dalam KSP RMK 12 ini turut dimasukkan agenda pengintegrasian data dan pelaksanaan rekod perubatan elektronik akan diperluas ke seluruh negara bagi melancarkan perkongsian data perubatan. Saya menyokong usaha ini dalam membantu proses akses maklumat yang lebih cepat. Namun, perlunya perkara-perkara asas diselesaikan terlebih dahulu, antaranya menambah bilangan ambulan, memperbaiki tempoh masa menunggu, meningkatkan kecekapan respon kes terutamanya di bahagian kecemasan dan menambah bilangan kaki tangan hospital termasuk doktor dan jururawat. Puan Speaker, dalam rancangan Malaysia ke-11, kerajaan telah meluluskan pembinaan blok wanita dan kanak-kanak yang baharu dengan mengasingkan daripada bangunan hospital besar iaitu HTAA Kuantan. Soalan saya, bilakah projek ini akan dimulakan pembinaannya secara fizikal dan garis masa untuk menyiapkan projek ini? Puan Yang Dipertua, Hospital Kuantan juga mempunyai masalah parking yang amat mendesak. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk membina parking bertingkat di Hospital Kuantan bagi mengatasi masalah ini. Mohon jawapan juga daripada Menteri Kesihatan. Puan Speaker, berkaitan masalah kemiskinan, ia adalah masalah global yang berlaku di semua kawasan. Untuk makluman ahli Dewan, hampir setiap hari rakyat yang kebanyakannya daripada golongan susah datang ke pejabat Parlimen Kuantan untuk meminta bantuan, sama ada keperluan makanan harian, bentuk pendidikan, keperluan anak kecil seperti lampin, pakai buang dan susu. Walaupun kami tidak diberikan peruntukan kebajikan, namun kami tetap menjalankan tanggungjawab dan membantu sekadar yang mampu sahaja. Oleh itu, tindakan tidak menyalurkan peruntukan seolah-olah menafikan hak mereka yang memerlukan dan secara tidak langsung ianya memberi tanggapan bahawa kerajaan tidak serius untuk menoktahkan kemiskinan ini. Mohon jawapan dari Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
Puan Speaker, seterusnya berkaitan mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan tabik urus berasaskan nilai murni. Dalam sidang mesyuarat pertama yang lepas, saya telah membangkitkan berkenaan YB pembangkang di Pahang tidak dilibatkan dalam jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Yang Berhormat Menteri Haiwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas telah memberi respon bahawa NADMA telah diarahkan agar semua YB Parlimen dan ADUN dilibatkan. Namun sehingga hari ini kami tidak dipanggil dalam mesyuarat tersebut. Sedangkan situasi cuaca ketika ini adalah tempoh berjaga-jaga bagi kami di Pantai Timur. Mohon jawapan Yang Berhormat Menteri. Puan Speaker, akhir sekali saya ingin bertanya, adakah dengan menarik balik 47 pertuduhan bagi kes DNA ini tidak memberi kesan kepada institusi kehakiman negara? Adakah ianya tidak melibatkan kos duit rakyat? Adakah ianya tidak berlaku pembaziran masa, kos dan lain-lain? Saya percaya bahawa MP di sebelah sana juga ingin mendapat jawapan tentang perkara ini kerana mereka tidak mahu dilihat sebagai MP yang tidak berintegriti. Datuk Yang di-Pertua, akhirnya semasa saya minum tengah hari tadi, ada sahabat bangkitkan kenangan semasa di zaman reformasi dahulu. Jadi, saya ingin masukkan 2 ayat di dalam pantun penutup saya pada malam ini. Jika takut kepada risiko, jangan bicara soal perjuangan. Jika Terengganu dah bagi TKO, janganlah cepat hendak meroyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Saya jemput pembahas yang terakhir untuk malam ini iaitu Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi ruang pada Tuaran untuk turut serta membahaskan usul, meluluskan kajian separuh panggal rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 11 September 2023. KSP RMK-12 ini mengandungi 3 tema utama, 4 pemakin dasar, 17 anjakan besar dan 71 strategi dan inisiatif utama. Apapun objektif dan sasaran yang ditetapkan khususnya untuk membangun masyarakat sejahtera, memperkukuhkan kemampuan ekonomi serta untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, kunci utamanya adalah good governance ataupun tata kelola yang baik. Perancangan dan hala tuju sudah terang lagi bersuluh. Masa cakap-cakap sudah cukup. Ayo bertindak dan laksanakanlah komitmen yang telah dibentangkan. Kunci utama dalam pelaksanaan ini ialah sistem penyampaian kerajaan, khususnya perkhidmatan awam dan juga kepemimpinan kementerian. Kita bekerja berpasukan adalah sangat penting. Contohnya dalam hal pembasmian kemiskinan tegar, sasarannya ialah menuktahkan kemiskinan tegar. Mendapatkan senarai sasaran miskin itu sangatlah mencabar. Banyak sudah diperkatakan tentang peranan fokus grup di peringkat daerah, tentang mengenal pasti golongan miskin tegar. Namun sehingga pada hari ini tidak ada senarai miskin tegar yang berwibawa yang pernah dipersembahkan pada pihak kerajaan. Sebagai contoh di kawasan Parlimen Tuaran, saya tidak pernah menerima laporan seperti itu. Tuaran ingin bertanya apakah benar kemiskinan tegar berjaya dinoktahkan pada tahun 2025 nanti. Kemudian KSP RMK-12 mensasarkan liputan internet di kawasan berpenduduk adalah mencapai 100%. Ini berarti bahawa dalam masa 2 tahun, yakni 2025, sasaran ini mesti dicapai. Langkah-langkah seperti ini memperkenalkan sistem satelit seperti Starlink dan program pendigitalan adalah penting. Cuma, pihak kerajaan perlu memberi penjelasan tentang bagaimana pihak penduduk dapat sama-sama terlibat dalam proses ini. Begitu juga dalam sasaran mencapai pelaburan swasta menuju sehingga mencapai 278 bilion ringgit. Sasaran ini penting. Namun Tuaran ingin bertanya berapakah daripada 278 bilion ini disasarkan untuk Sabah. Dan apakah sasaran pelaburan tersebut telah mengambil kira keperluan utility seperti bakalan elektrik dan bakalan air. Apakah perancangan dan program-program untuk mengatasi masalah kekurangan penjanaan elektrik dan penjanaan air di Sabah. Bagaimanakah pula dengan air tidak terhasil NRW di Sabah? Pertanyaan saya ini memperlihatkan kepentingan meningkatkan keupayaan sistem penyampaian di wilayah Sabah. Di Sarawak, sistem penyampaian lebih teratur dan ditambah lagi dengan kesebelaan politik yang mantap. Dan ialah Sarawak. Sebaliknya, Sabah masih memerlukan penambahbaikan.
Selain daripada ketidakstabilan politik yang melanda Sabah, bakat-bakat yang ada dalam perkhidmatan awam sangat memerlukan pendedahan sampai mendapat kompetensi yang diperlukan. Dalam hal ini, Tuaran mencadangkan agar Kerajaan Sabah bekerjasama dengan Institut Tadbiran Awam Negara (Intan) sehingga kompetensi pegawai-pegawai penjawat awam di Sabah setaraf dengan pegawai tabir diplomatik atau PTD. Yang keduanya, dari segi perundangan dan pembahagian atau pengagihan kuasa antara persekutuan dengan kerajaan negeri. Dalam hal ini, alangkah bagusnya jika perlembagaan persekutuan Tanah Melayu itu masih wujud dan digunakan pakai untuk persekutuan Tanah Melayu. Seperti mana wilayah Sabah dan Sarawak mempunyai perlembagaan sendiri masing-masing. Ini kerana peraturan perlembagaan milisi yang ada pada ketika ini lebih kelihatan sebagai perlembagaan konfederasi Malaysia dan bukannya perlembagaan persekutuan. Dan persekutuan itu hanyalah merujuk kepada persekutuan Tanah Melayu. Tuan Dipertua, ini jelas, Puan Dipertua, ini jelas apabila kita mengkaji artikel-artikel dan beberapa peruntukan yang ada dalam perlembagaan sekarang. Kita tengok artikel 88 sebagai contoh. Di sana jelas menyatakan apa yang perlu dibuat oleh wilayah-wilayah yang tidak mempunyai raja. Kemudian begitu juga dalam artikel 1/2 perlembagaan persekutuan di mana tarifan Malaysia itu terdiri daripada 3 wilayah yang bersifat equal partners. Peraturan kerajaan perlu mengkaji semula khususnya struktur perlembagaan persekutuan dan seterusnya akta-akta yang berkaitan dengannya yang telah diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Contohnya dalam hal pertanian yang saya tanya dengan Yang Berhormat Keningau lebih awal tadi. Akta lembaga nanas hanya beroperasi di Semenanjung tapi tidak di Sabah. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN hanya beroperasi di Semenanjung tapi tidak ada badan seumpamanya di Sabah. Pertanian ini hal negeri, hal wilayah yang mana Sabah ini ada Jabatan Pertanian sendiri. Sarawak ada Jabatan Pertanian sendiri. Selepas itu di Persekutuan Tanah Melayu ada juga Jabatan Pertanian Semenanjung sendiri. Perkara ini saya telah sebut beberapa kali Dewan Yang Mulia ini. Dan pada kali ini saya sebut sekali lagi. Tujuannya ialah untuk melihat bagaimana sistem penyampaian kerajaan dari Putrajaya sampai ke Kota Kinabalu sehingga ke peringkat daerah sampailah ke kampung-kampung. Dan seterusnya bagaimana dapat menyelesaikan isu-isu rakyat. Sebagai contoh harga beras yang banyak dibahas oleh rekan-rekan. Pada ketika ini tiba-tiba harga beras melambung naik. Apabila harga melambung naik, siapakah yang bertanggung jawab? Kalau di Sabah, adakah Jabatan Pertanian Sabah atau Jabatan Pertanian Semenanjung? Seperti apa yang saya tanya dengan Yang Berhormat Menteri Pertanian Industri Makanan Sabah itu Yang Berhormat Keningau tentang perkara ini. Dia memberitahu bahawa masalah ketidaktentuan harga ini adalah karena monopoli pembekal. Di Sabah pun monopoli, Semenanjung pun monopoli. Ini kartel. Tapi hal pertanian di Sabah adalah hak Sabah. Oleh itu di manakah peranan Jabatan Pertanian dan dalam hal beras ini? Adakah Jabatan Pertanian boleh sendiri melantik pembekal beras? Dan adakah apabila kerajaan Sabah membuat program untuk mempertingkatkan lagi pengeluaran beras di Sabah, kerajaan atau Jabatan Pertanian di Semenanjung akan memberi bantuan yang sewajarnya seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Keningau. Saya tanya ini kerana di kawasan saya banyak tanah terbiar dan tidak ditanam padi lagi di kawasan Rongolis, di kawasan Tepokan, di kawasan Bundung, di kawasan Raganan, di Tuaran. Semua terbiar. Ini adalah sebahagian kawasan yang tidak lagi diusahakan kerana masalah pengairan, masalah saliran, dan masalah pagar yang mana tanaman sering diganggu oleh haiwan ternakan seperti kerbau. Puan Yang Dipertua, Tuaran seterusnya ingin menarik perhatian sekali lagi komuniti peringkat akar umbi kerana di sanalah sebenarnya terletak rakyat yang masih dalam keadaan miskin tegar. Ingin saya ulangi sekali lagi, cadangan ini walaupun sudah berkali-kali diutarakan di Dewan Yang Mulia ini, yaitu urus tabir institusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK. Hendaklah diperkasakan. Kita boleh ambil contoh dan teladan daripada apa yang dilaksanakan di Republik Indonesia. Kalau di sana setiausaha Majlis Perdesaan atau JKK itu ialah seorang kaki tangan kerajaan. Sampai begitu sekali pemerkasaan dibuat di Indonesia. Bagaimana pula kita di negara ini? Dipahamkan sampai sekarang. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah belum lagi mendapat persetujuan tentang rupa bentuk JKK atau perlantikannya. Pihak Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, mahu melantik JKK daripada Persekutuan.
Namun pihak kerajaan Sabah pula, JKK ini adalah hal negeri. Jadi gaduh punya gaduh, sampai sekarang sudah berapa bulan semua pengurusi dan setiap JKK tidak dibayar alam. Kesemua mereka masih tertunggu-tunggu. Poin ini Pertua, hal ini menyebabkan mereka ini sekarang lemah dan dia longlai. Tidak bertenaga, tidak semangat membuat kerja karena tiada allowance. Siapa harus dipersalahkan? Bagaimanakah kita bercerita tentang tata kelola atau governance dalam keadaan seperti ini? Dan saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, bilakah pengurus JKK dan setiausaha JPKK ini yang terdantik Sabah ini akan menerima allowance mereka? Ini sudah bulan September ini, sejak Januari. Sekarang ini masuk tanda sawam pun kita kena bayar. Takkan mereka yang berhemat di peringkat komunitas setempat terus diabaikan? Jika ini tidak diselesaikan segera, maka banyaklah hal-hal berkaitan pembangunan desa dan berhadapan dengan masalah. Poin ini Pertua, pemangkin dasar pertama dalam kajian seperpanggal dalam RMK 12 ini adalah mengukuhkan bakat masa depan. Dalam hal ini, Tuaran sangat-sangat prihatin apabila ratusan ribu calon SPM pada tahun 2022 telah gagal hanya kerana mereka gagal dalam mata pelajaran sejarah yang diwajibkan lulus. Tuaran sangat hairan bagaimana mereka ini perkara ini boleh berlaku. Tuaran telah mengambil inisiatif untuk mengadakan sedikit kajian tentang silibus yang telah digunakan pada ketika sistem pendidikan menggunakan kurikulum berseparuh sekolah menengah dan juga seterusnya kurikulum standar sekolah menengah KSSM. Dan apa yang Tuaran dapati ialah buku-buku teks sejarah itu langsung tiada ciri-ciri sejarah. Mata pelajaran sejarah itu sepatutnya suatu cerita. Tetapi yang Tuaran dapat buku-buku teks itu lebih berbentuk human geography yang menceritakan pasal etnik, budaya dan adat istiadat. Buku-buku teks ini tidak menceritakan apa yang terjadi pada masa yang lalu. Contohnya siapa yang terlibat, apa perbincangannya, bila dan di mana. Semua itu tidak disebut di sana, menyebabkan mata pelajaran menjadi satu mata pelajaran yang sangat boring. Tidak menyeronokkan kepada pelajar juga kepada guru-guru. Malah para penyeliah sejarah pun mereka merasa boring. Sila gulung. Okey. Boleh saya dapat 1 minit lagi, Puan? Boleh? 1 minit, ya. Makasih. Jadi pelajar tidak suka, jadi pendek cerita, Tuaran mahu agar mata pelajaran dikaji semula. Biarlah subjek sejarah ini dibuat dalam bentuk penceritaan atau storytelling. Sebuah story kisah benar untuk memberi kesedaran tentang asal-usul kewujudan kita sebagai negara, kewujudan negara ini. Dengan itu kita akan membina sebuah negara bangsa Malaysia, dan untuk membina ini, every Malaysian must have a strong sense of belonging to this country. How do you achieve that? We can only achieve that if we have a shared history, if we have a shared beginning. And for us, this Federation of Malaysia, the beginning is 1963, which we are going to celebrate this Saturday. Oleh itu, name calling seperti melabelkan yang ini bangsa pendatang, lepas itu pada gulungan yang bukan orang asal Tembus Putra, tidak membantu langsung dalam proses membina negara bangsa yang bersatu padu. Sebab itu kita mengatakan bahawa mulakan, pupukkan daripada sistem persekolahan kita. Yang terakhir, Puan, saya sebut sini berkaitan tata kelola bekalan elektrik. Saya mesti sebut ini sebab saya ini terlibat dalam elektrik sekarang, Puan. Bekalan elektrik ini sebenarnya adalah hal persekutuan, ya. Tetapi bagi Sabah dan Sarawak, Kerajaan Persekutuan telah menggunakan artikel 95C untuk reassign hak ini kepada kerajaan di kedua-dua wilayah, Sabah dan Sarawak. Di Sarawak, ekosistem governance sudah mantap. Ada dia punya utility company, ada regulator, ada policy maker. Di Sabah ada utility SSB. Regulator ada Suruhanjaya Tenaga Sawit, sudah ada. Tetapi dari segi pembuat dasarnya atau policy maker masih belum jelas. Mungkin ada kementerian baru, tetapi saya mencadangkan kepada Kementerian Persekutuan agar perkara yang dibincangkan dengan teliti supaya apabila tata kelola bekalan elektrik di Sabah diserahkan sepenuhnya pada Sabah pada tahun hadapan, maka electricity governance, electric supply governance ecosystem in Sabah is in place by next year. Ya, okey. Jadi Puan Yang Pertua, kalau kita lihat dokumen ini KSP RMK ke-12 ini, hal-hal governance diberikan penekanan untuk mengelakkan mismanagement. Begitu juga dengan hal kemampanan dan sebagainya. Sebab itu kita
di Sabah tidak mempunyai masa yang banyak. We don't have the luxury of time, learning curve dan sebagainya. Jadi kita perlu mengurus tabir bakal netrik ini dengan sebaik mungkin dari penjanaan, transmission dan distribution. Dan pada masa yang sama mengambil kira kemampuan yaitu memenuhi keperluan dasar kerajaan yang telah dilancarkan yaitu net zero emission dasar. Sudah tamat. Okey, Sudah tamat. saya akhiri dengan satu pantun. Sudah banyak kali akhiri. Okey, ini pantun Puan. Saya bagi pada Puan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sekadar cakap tiada guna, biar tindakan menjadi bukti. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Toran. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 14 September 2023.